Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersama pada hari ini majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuh-penuhnya kesyukuran kerana kita masih diberi peluang untuk sama-sama berpeluang dalam Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Dan bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para salafus saleh, kerana ada banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, digandakan pahala bagi amalan-amalan. Saya yakin pada tuan-tuan puan-puan yang berada di depan TV sekarang ini terus ingin memburu ganjaran pada bulan Ramadan ini, dan program pada hari ini adalah inspirasi daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6, apabila Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bahan bakaran api neraka. Ini adalah satu peringatan kasih sayang daripada Allah, bukan tanda benci, tanda kasih sayang Allah, kerana ia diberitahu awal-awal kepada saya, kepada ayah-ayah yang berada di depan kaca TV, yang berada di online, agar kita merancang istilah dalam pengurusan namanya risk management, pengurusan risiko. Bagi ayah yang menjadi ahli bisnes, kita ingin menguruskan risiko, kita tidak mahu rugi. Dan Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali walaupun satu saat disambar ataupun disentuh oleh api neraka. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hari ini Ustaz? Ceria, gembira hari ini? Alhamdulillah ya, kita berada pada Ramadan al-Mubarak ya, dan pada hari ini tajuk kita bercinta sampai ke syurga Ustaz ya. Bila bercakap tentang bercinta sampai ke syurga ini, biasanya hubungan kekeluargaan ya, ayah ibu ini sudah tentu tidak lari daripada konsep cinta ya, tetapi ada cinta yang tidak ke mana, tetapi ada cinta yang sampai ke syurga Ustaz ya. Jadi itu yang kita nak tengok pada hari ini bersama tuan-tuan yang berada di depan skrin TV anda. Kita sama-sama akan melihat tajuk ini, bagaimana nak memastikan percintaan tuan-tuan bersama pasangan, dengan anak, dengan ahli keluarga ingin dipastikan sampai ke syurga. Jadi memulakan majlis kita pada hari ini, kita ingin membaca Ummul Quran untuk sama-sama kita melihat apakah sinopsis ringkasan. Dan sebagaimana yang saya maklumkan awal tadi, bercakap tentang sinopsis ataupun surah At-Tahrim, ada 3 sudut yang kita ingin beri perhatian dalam ayat-ayat yang kita akan tengok nanti. Yang pertama, bina syurga di rumah. Ya, tuan-tuan nampak di atas skrin itu. Ini sebagai sudut pandang kita bagi mana-mana ayat yang kita dalami, bagaimana kita nak bina suasana bahagia itu, walaupun bukan 100% tetapi bermula di rumah, bina syurga di rumah. Yang kedua, bina rumah di syurga. Ia amat mahal syurga itu, bagaimana nak menempah rumah yang terbaik di sana. Dan yang ketiganya, bagaimana perjuangan harian kita, apa yang perlu kita buat berdasarkan panduan ilahi, berjuang masuk syurga sekeluarga. Jadi inilah 3 sudut, dan mari kita Ustaz, kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. آمين. Amin ya rabbal alamin. Surahul Azim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi ya dengan bacaan Al-Fatihah sebentar tadi. Tuan-tuan akan mengulang banyak kali di dalam kehidupan kita. Jangan bosan dengan Al-Fatihah. Yang perlu kita bosan ialah kebosanan kita, Ustaz ya. Kalau kita rasa bahawa kita rasa dah mula bosan dengan Al-Quran, kena ingatkan, kena henjut sedikit diri kita. Kerana apa? Kerana ini perjuangan ya. Bila orang di medan perang itu, Ustaz ya, kalau dah menang dah sikit lagi nak menang ya, tetapi kalau dia tidak sampai ke hujung ataupun macam lumba lari dekat sekolah lah Ustaz ya, dekat hujung itu ayah-ayah yang usia mungkin sudah 30 tahun, 40, 50, kalau dah atas 63 itu kalau Usain Bolt ya, maksudnya kalau dia berlari 100 meter itu kena pecut betul ya, walaupun mungkin rasa penat. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umur 60, 61, 62, 63, ingatkan berada di rumah main dengan cucu ke Ustaz ya, tapi rupa-rupanya di situlah peristiwa Fathu Mekah ya, pembukaan Mekah berlaku sekitar di umur 58, 59 ke atas itu. Lantaran apa? Kerana perjuangan kita tidak selesai selagi kita tidak sampai ke destinasi akhir kita, mendapat rahmat daripada Allah, menuju ke syurga. Itulah perbincangan kita pada hari ini. Ayah-ayah bersama ibu yang menemankan ayah di rumah dan juga anak-anak, adik-adik, jom kita sama-sama melihat surah Al-Baqarah ya, ayat 165 hingga 167, di mana Allah menceritakan tentang cinta. Dibenarkan, tak ada masalah, tetapi pastikan cinta itu bukan membawa kebahagiaan, bukan membawa bahaya, tetapi nak membawa kebahagiaan sampai ke syurga. Mari kita melihat pada halaman 25 surah Al-Baqarah ayat 165 dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sidang penonton-penonton, muslimin muslimat yang dimuliakan lagi dikasihi sekalian, insya-Allah kita kembali untuk membaca ayat Al-Quranul Karim. Tema kita hari ini Ustaz, bercinta sampai syurga. Sampai ke syurga, masya-Allah. Kadang-kadang kita seronok atas dunia bila berkumpul bersama dengan anak-anak kita, isteri dan sebagainya, kita seronok. Cuma kadang-kadang kita tak fikir adakah keseronokan kita dekat dunia ini akan membawa ke sana. Betul. Alangkah indahnya kalau dapat sama-sama berkumpul seperti mana dekat dunia hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan surah ini dapat memberi sesuatu kepada kita. Sebenarnya Ustaz, bila zaman PKP ni pun, kalau katakan ada ayah yang terpisah daripada anak isteri pun ya, tak boleh rentas negeri, itu sebagai satu penyiksaan. Bila PKPB boleh rentas negeri, 400,000 permohonan yang dimaklumkan oleh MKN. Nah, ceritanya rentas negeri ini penting, kita nak merentas ke syurga sekarang. Allahu Akbar, insya-Allah. Ayat 165 hingga 167. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن
الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim daripada surah Al-Baqarah ayat 165 sehingga 167 itu adalah peringatan yang besar daripada Allah SWT, Ustaz ya. Selepas ayat 164 Allah bercerita tentang perubahan ya, tentang penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, tentang kapal yang boleh berlayar. Dan Allah beritahu ini adalah kebesaran Allah untuk kita gunakan akal kita betul-betul. Ya, untuk kita guna akal betul-betul, dan terus masuk kepada ayat yang dibacakan oleh Ustaz tadi ya, wa minan nas, daripada sebahagian daripada manusia yang mengambil selain daripada Allah ini sebagai andada, iaitu sebagai sekutu. Yuhibbunahum, mereka ataupun mereka mencintai, dia cinta kepada mereka itu, kepada sekutu itu, kahubbillah. Perkataan ka itu Ustaz, itu amatlah berat disebabkan ia bukan maksudnya dia cinta seteru yang ada itu. Contohnya kalau orang-orang yang tidak beriman itu berhala ya kepada ideologi, tetapi bagi orang yang beragama Islam pun, kalau dia rasakan ideologi yang dia ada, cara berfikirnya itu, cara membuat keputusan seorang ayah tidak meletakkan lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah ya, kalau katakan yang penting anak saya belajar, berjaya, dapat kerja. Ya, itu mindset yang dipegang. Khawatir Qurannya, solatnya tidak dikisah, ataupun yang penting ialah dia dapat kerja, itu khawatirnya melangkau daripada cinta kepada Allah yang lebih hebat. Pasal Allah menyatakan walladzina amanu, orang beriman itu cinta kepada Allah itu lebih kuat, asyaddu hubbalillah ya. Dan ini penting, meletakkan setara. Contohnya ialah mungkin juga dia solat, tetapi dalam masa yang sama dia meletakkan dalam solatnya itu perkara-perkara yang dia ingat lebih penting lagi tentang bisnesnya, tidak boleh diketepikan dalam dia solat di awal waktu, apatah lagi kalau di lewat waktu Ustaz ya. Itu menerangkan tentang andada yang boleh berlaku dalam diri seorang ayah. Jadi tuan-tuan puan-puan dimati Allah sekalian, apakah lagi andada? Andada boleh sahaja dalam bentuk manusia, pasangan kita ataupun anak kita. Merasakan bahawa anak itu sama penting dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya lewatkan sikitlah solat saya ni. Yang penting ialah anak saya ni kena dijaga segala-gala urusannya. Perkara itu perlu diberi perhatian agar jangan sampai Allah menyatakan di sini, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a. Bahawa orang-orang yang menzalimi, zalim, antara kezaliman terbesar Allah nyatakan dalam surah Luqman, innasyirka ladzulmun azim. Kezaliman yang paling besar adalah mensyirikkan Allah, meletakkan seteru ataupun andada, musuh kepada Allah. Bisnesnya lebih penting daripada Allah, ataupun staffnya, ataupun pasangannya, ataupun duitnya, ataupun kayu golfnya Ustaz ya. Semua perkara-perkara selain daripada Allah, jika sudah masa untuk tunaikan solat, sudah masa untuk belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya, itulah perkara yang menjadi panduan bagaimana cinta yang dibenarkan dengan cinta terlarang. Dalam ayat 166
Allah menyatakan, iaitu ketika ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang yang mengikutinya dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Subhanallah. Ayah dengan anak, rupa-rupanya di akhirat nanti ketua ayah ini dia akan meninggalkan orang yang diikuti. Ustaz, ya? Ataupun kalau ayah itu bekerja dengan bos itu pun kata saya barak. Okay? Saya berpisah, saya tak bertanggungjawab pun dengan awak pasal masing-masing perlu menyelamatkan diri sendiri bila sampai di akhirat nanti. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami diberi kesempatan kembali ke dunia, tentu kami tidak akan mengikuti mereka sebagaimana mereka meninggalkan kami. Kita harapkan bahawa anak kita tidak bercakap begini. Kita harapkan isteri ataupun suami tidak bercakap begitu di akhirat nanti, kerana dialog ini adalah real. Ia adalah real, betul-betul berlaku, dan Allah amat sayang. Allah beritahu lebih awal kepada kita agar kita membuat persediaan. Inilah panduan bagaimana membina cinta. Cinta tidak salah, tetapi cinta itu mestilah berdasarkan kepada iman, berdasarkan mengutamakan Allah. Di antara hubungan kekeluargaan darah dan hubungan iman, rupa-rupanya Allah memberi panduan pada ayah-ayah seperti saya bahawa hubungan iman itu adalah lebih tinggi daripada hubungan darah. Sebagaimana kita belajar, Ustaz, ya, Nabi Nuh bersama dengan anaknya, dia ingatkan bolehlah dia doa untuk anaknya, ini ahli keluarga, tapi rupa-rupanya Allah menegur, ini bukan ahli keluargamu. Kalau tuan-tuan boleh senarai semak pada hari ini ketika mendengar sekarang ni, ayah saya sekarang ni solat ke tak solat? Ya. Ibu saya solat ke tak solat? Anak saya, isteri saya solat ke tak solat? Kalau solat tidak diberi perhatian, Quran pun entah ke mana, maksudnya perlu buat sesuatu, masih Allah beri peluang. Khawatir nanti sampai di akhirat nanti kita sayang amat sayang, tetapi Allah kata ini bukan orang yang engkau sayangi, malah orang yang beriman barak daripada orang-orang yang tidak beriman, berpisah, tidak mahu terlibat langsung melihat azab yang amat sengsara. Inilah pelajaran untuk kita lihat bersama. Dan dalam kesempatan ini, Ustaz, ya, sebenarnya ayat yang kalau saya minta Ustaz ulang balik semula tentang ayat 165 itu adalah amat menarik kalau Ustaz sampai kepada keseluruhanlah, Ustaz, untuk kita ulang balik. Sedar bahawa cinta itu mestilah lebih tinggi segala-galanya pada Allah, berbanding dengan segala apa yang Allah pinjamkan pada kita. Okey, kita ulang ayat 165, Ustaz. Moga-moga kita faham cara untuk menguruskan cinta kita supaya tak melebihi cinta kepada Allah. Betul, Ustaz. Kerana Allah Taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum." Allah senaraikan ayah kamu, anak kamu, isteri kamu, keluarga kamu, perniagaan yang kamu takut rugi, tempat tinggal kamu semua melebihi cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, tunggulah. Okey. 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله
Sadaqallahul azim. Moga-moga Allah mengingatkan kita wa annallaha syadidul azab. Setiap kali kita ingin menangguhkan keutamaan untuk Allah, nak menangguhkan solat, nak menangguhkan baca Quran, menangguhkan apa sahaja milik Allah, kita ingat bahawa azab Allah amat sengsara. Kita tidak mahu walau satu saat disentuh oleh neraka kepada ahli keluarga kita. Inilah perkara yang kita ingin selalu ulang dan pasakkan dalam hati kita. Kita berehat, kita berhenti sebentar, kita bertemu sebentar lagi dengan pesan ulama untuk lebih lagi kita memahami bagaimana membawa cinta kita sampai ke syurga. Bertemu kembali majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Bertemu kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita melihat kepada surah Al-Baqarah ayat 165 hingga 167 untuk sama-sama kita memahami bagaimana membawa bercinta sampai ke syurga. Antara persoalan kita untuk membina cinta ke syurga ini ialah apa yang dimaksudkan dengan cinta kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Bersama kita ialah seorang ulama, ya, kita nak mendengar pesan ulama daripada Habib Ali Zainal Abidin Al-Habid, pengurusi Yayasan Ar-Riayah, untuk berkongsi dengan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudi bersama pada majlis ayah pada hari ini, saat yang dinanti-nantikan oleh ramai ayah di depan kaca TV untuk mendengar pesan ulama, pesan daripada Habib berkaitan dengan cinta. Bercakap tentang cinta ini, semua orang bercinta, nak bawa keluarga ke syurga, tetapi Allah memberikan peringatan di dalam Al-Quran, cinta itu perlu diuruskan dengan baik. Saya persilakan kepada Habib untuk berkongsi apa sebenarnya yang perlu diberi perhatian agar jangan sampai kita tersasar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul Ismail sebagai moderator dalam majlis ayah, dan juga Fadil Qari kita Ustaz Ahmad Tirmidzi Ali. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kurnia dan rahmat untuk berada di bulan yang penuh dengan barakah, bulan untuk menuai pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan al-Mubarak menjadi impian kepada setiap orang yang beriman. Maka ini adalah merupakan satu keberuntungan bagi kita diberikan oleh Allah untuk berada di bulan Ramadan ini. Harapan dan rayuan kita kepada Allah, moga-moga Allah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita untuk bijak memanfaatkan masa-masa yang kita lalui bersama di bulan Ramadan al-Mubarak, bersama dengan Al-Quran, bersama dengan tarawih, bersama dengan zikir, bersama dengan bersedekah, bersama dengan ibadah-ibadah yang lain, khususnya mengambil peran tentang keluarga, baik sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, atau sebagai anak kepada orang tua. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pembahasan hari ini adalah bercinta sampai ke syurga. Ini adalah merupakan tajuk yang menarik karena ingin masuk syurga dengan cinta. Dan memang cinta itu adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Cinta itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diajarkan untuk kita meminta cinta, namun cinta yang membawa menuju ke surga.
Baginda Rasulullah bersabda dalam Sunan Imam Tirmidzi mengatakan wa kana min du'ai Daud, di antara doanya Nabi Daud alaihissalam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau cinta kepada Engkau, cinta orang yang cinta kepada Engkau, dan amal yang membawa aku cinta kepada Engkau. Waj'al, dan jadikan wahai Allah cintaku pada Engkau lebih tinggi berbandingkan cintaku kepada diriku, kepada ahli keluargaku, dan lebih aku senangi berbandingkan dengan air sejuk di saat musim panas. yakni kalau musim panas orang ingin minum air sejuk, namun cinta kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Demikian doa Nabi Daud alaihissalam yang diajarkan dan diberitahukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena ianya adalah merupakan satu perkara yang baik ada di zaman dahulu, zaman Nabi Daud, dan ia adalah menjadi sebuah syariat zaman kita karena Nabi sendiri yang mengajarkannya. Berbicara tentang cinta juga yang membawa ke surga, salah seorang sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan bagaimana hebatnya cinta. Seorang sahabat Nabi setiap kali salat dia akan membaca surat Al-Ikhlas. Maka salah seorang sahabat itu melihatnya macam pelik. Kenapa mesti baca surat Al-Ikhlas macam tak ada surat yang lain? Maka dia report kepada baginda Rasulullah, memberitahukan tentang perbuatan si fulan yang menjadikan kebiasaannya di dalam salat membaca surat Al-Ikhlas. Maka ditanya oleh baginda Rasulullah, kenapa kamu berbuat demikian? Maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ini uhibbuha. Wahai Rasulullah, aku cinta dengan surat Al-Ikhlas. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha yudkhiluka jannah. Cintamu pada surat Al-Ikhlas akan membawa kamu ke surga. Ini cinta kepada satu amal yang baik akan membawa seorang ke surga. Dan cinta itu juga merupakan satu rezeki dan nikmat, sebagaimana dalam hadis yang pertama saya sebutkan, diajarkan untuk meminta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada orang yang dicinta atau yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema yang kita bahaskan pada hari ini, adakah cinta kepada keluarga, pada pasangan, suami cinta kepada istri dan sebaliknya, boleh membawa seseorang ke surga? Menarik tajuk ini bila mana kita melihat secara dalam daripada kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW sebagai rumah tangga yang sangat sempurna untuk menjadi ikutan, rumah tangga yang sempurna untuk menjadi tauladan bagi kita. Jadi itu adalah perkongsian daripada Habib Ali Zainal Abidin. Saya ucapkan terima kasih. Beberapa poin yang penting sebentar tadi bercakap tentang cinta ini adalah anugerah, cinta ini adalah nikmat, ya. Dan doa Nabi Daud sebentar tadi, terima kasih diucapkan kepada Habib Ali Zainal Abidin, pengerusi Yayasan Ar-Riayah, ya, bercakap tentang doa Nabi Daud tadi itu, ya Ustaz, ya. Cinta kepada Allah, ya, cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, ya, cinta kepada amal yang membawa kepada Allah, dan menjadikan cinta kepada Allah ini lebih penting daripada minum air, ya Ustaz, ya. Kita nak buka puasa kan. Jadi kalau waktu panas itu masih lagi utamakan Allah, subhanallah, ya. Maksudnya kalau katakan air itu tak halal, tak payah minum lah kan. Itu nak menunjukkan betapa pengorbanan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa salah satunya kalau dimaklumkan tadi, ia adalah kerana Allah ini sudah banyak berjasa kepada kita, Ustaz, ya. Kalau kita tengok ayat 164 tadi pun, Allah menciptakan langit bumi ini bukan untuk siapa pun, untuk dinikmati, ia ditundukkan untuk manfaat manusia. Jadi kalau contoh yang pernah kita bincang sebelum ini, Ustaz, ya, katakanlah setiap kali keluar rumah Ustaz, dalam dekat depan itu ada RM1,000, kan, RM1,000 depan rumah.
Ustaz nak keluar sekali ke nak keluar banyak kali? Pasal setiap kali buka pintu je nak keluar rumah RM1,000. Ustaz nak keluar banyak kali ke? Seribu kali keluar lah. 1000 kali keluar, ya. Kerana apa? Kerana pasal ada dia punya faedah banyak anugerahnya, kan. Dan rupa-rupanya sebenarnya kita ini tak payah buka pintu pun, ya. Sebenarnya Allah memang memberi kita bukan sekadar RM1,000, tetapi pelbagai nikmat yang nilainya mata sebiji, Ustaz. Kalau katakan nak dinilaikan, hanya orang yang rabun ataupun orang yang matanya tiada, ya, saya ada seorang kawan, dia mata di sebelah ada masalah sikit pasal waktu kecil ada cedera. Dia nak bawa kereta tu, dia kadang-kadang dia gelabah. Rupa-rupanya baru saya tahu dua mata ini menyebabkan kita boleh teka balance ketika kita driving, ataupun kalau kita nak parking pun kita boleh, kita dah tahu dah kanan kiri apa sebagainya. Tapi dia kalau nak parking dia memang menggelabah begitu. Nak menceritakan apa kepada tuan-tuan sekalian, sebenarnya setiap hari kita bukan sekadar dapat RM1,000 tersebut, tetapi kita dapat amat banyak daripada Allah. Sudah tentu kita rindu nak bertemu dengan orang yang sanggup, ataupun bukan orang, maksudnya zat yang memberi banyak nikmat kepada kita, Ustaz, ya. Kalau setiap hari dapat 1,000 tu, yang setiap kali Ustaz keluar tu dapat 1,000, mesti nak jumpa orang tu, kan. Nak jumpa, boleh tak kalau saya nak dapat lebih sikit begitu, kan. Kita tahu walaupun orang tu tak tunjukkan mukanya, kita tengok orang ini amat mulia. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang zat yang maha mulia, yang memberikan kita lebih kepada ayah-ayah yang sekarang bersama anak, ya. Allah memberikan kita kesihatan, memberikan peluang kita bersama Ramadan, bersama Al-Quran. Ini adalah cinta Allah yang perlu kita balas. Ya. Kalau pasangan bercinta, kalau kita cinta dengan anak pun kita kena balas. Cinta daripada Allah inilah yang kita kena balas, melangkau daripada segala-galanya. Dan kita perlu pimpin ahli keluarga kita untuk menuju kepada perkara tersebut. Inilah daripada surah Al-Baqarah ayat 165 hingga 167. Kita bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin sebentar tadi. Alhamdulillah kita mendapat pencerahan tentang bagaimana perjuangan sahabat, bagaimana contoh sahabat, sehingga kan ada yang baca surah Al-Ikhlas berkali-kali, ya, kerana cinta dengan amal itu. Dan Nabi menyatakan siapa yang bercinta dengan amal tersebut, maka dia akan dialurkan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita perlu didik di dalam keluarga kita, tuan-tuan. Kita berdoakan agar paling kurang 3 perkara yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada hari ini. Bagaimana kita nak bina syurga di rumah? Yang pertama, kita perlu cintai ahli keluarga atas dasar tauhid. Tauhid melangkau sehingga kan kalau ada yang belum solat lagi, belum baca Quran lagi, perlu kita buat sesuatu, itu tanda cinta. Tapi kalau kita biarkan sahaja, sebenarnya kita biarkan ahli keluarga kita ini untuk dijamah ataupun disentuh oleh api neraka. Itu adalah satu perkara yang amat zalim sebagai seorang ayah. Yang pertama. Yang kedua, untuk bina rumah di syurga, kita doakan iman kuat dalam ahli keluarga agar cinta kita sampai ke syurga. Ya, iman dikuatkan, kita berada atas agama ini dengan teguh, itu doa yang penting. Dan yang ketiganya, kita tegur kalau ada unsur syirik ataupun perkara yang menjauhi iman dalam rumah. Ya, kadang-kadang yang TV-nya itu lebih besar kepentingannya berbanding dengan solat, sehingga kan suara TV ataupun rancangan TV diberi perhatian lebih, misalnya contohnya. Itu yang perlu kita beri perhatian. Ataupun ada amalan-amalan lain, mungkin kawan pada anak, main game ke apa sebagainya, itu perlu diuruskan. Bukan salah, tetapi ia perlu diuruskan agar Allah diletakkan paling tinggi. Dan ini penting untuk kita semak dalam bulan Ramadan ini, bagaimanakah bukan keluarga orang lain tetapi keluarga kita pada hari ini, tuan-tuan. Boleh kita semak sementara menunggu waktu berbuka ataupun sahur ataupun apa sahaja ruang yang ada, semak balik macam mana Ramadan pada tahun ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan, ya, siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan muhasabah. Inilah muhasabah yang kita nak buat. Anak saya nombor 1 macam mana solatnya, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan seterusnya. Ayah saya, mak saya macam mana solat Quran dan juga amalan-amalan imannya. Kalau sudah okey,
kita ucapkan syukur agar istiqamah. Kalau belum, maka inilah peranan bagi ayah-ayah, pemimpin keluarga untuk menguruskan dan membuat sesuatu, mendidik, menegur dengan penuh rahmah kepada ahli keluarga. Itu sebabnya keimanan ini perlu didoakan, perlu diminta agar selalu diteguhkan. Mari kita sama-sama berdoa, dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا شهيدا إلا تقبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan berlumuran dengan dosa kecuali Kau ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan kesakitan kecuali Kau sembuhkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan yang sempit kecuali Kau menghulurkan bantuan dan jalan keluar, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dengan keaiban kecuali Kau menutupinya, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dibelenggu dengan hutang kecuali Kau tolongkanlah kami menyelesaikannya, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami sebagai ayah dan ibu, ya Allah. Ya Allah, kadang-kala kami gagal menjalankan tanggungjawab kami sebagai ayah, ketua keluarga kepada anak-anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, kadang-kala kami gagal dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, kadang-kala kami gagal dalam menyuruh anak kami menunaikan salat pada awal waktu, ya Allah. Ya Allah, kadang-kala kami gagal dalam menyuruh memastikan anak-anak kami menutup aurat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kadang-kala kami gagal mencontohi akhlak yang baik untuk anak-anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, kadang-kala kami gagal untuk menunjukkan contoh yang baik buat mereka, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan dosa kami ini diwarisi oleh anak-anak zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah kami dan keluarga kami daripada menjadi bahan bakaran api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan yang membantu kami untuk bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu pengetahuan, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami seronok gembira berkumpul di atas dunia ini, ya Allah, Kau lanjutkanlah pertemuan kami di hari akhirat dalam syurga-Mu, ya Allah, bersama dengan ahli keluarga kami yang tersayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah akan amalan kami, doa kami serta bacaan kami, ya Allah. Makbulkanlah, perkenankanlah doa-doa kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima amal ataupun doa kita sebentar tadi Ustaz, ya. Moga-moga dengan doa kita memohon walad ataupun anak kita adalah anak yang soleh, segala dosa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa inilah yang perlu menjadi amalan kita seharian, kerana doa ini adalah kata-kata yang baik, kata-kata positif sebagai satu ibadah. Ya, ia adalah sebagai satu ibadah yang penting sebagai seorang hamba untuk kita mengakui bahawa kita perlukan Allah Subhanahu taala. Seorang ayah yang selalu berdoa, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila seorang hamba bertanya, berdoa, meminta daripada Allah Subhanahu taala, Allah menjawab fa inni qarib.
Sesungguhnya Allah ini dekat, Allah akan menjawab apa yang kita minta. Syaratnya ialah kita perlu meminta dengan rasa kehambaan, dengan rasa ibadi, bukannya dengan rasa acuh tak acuh. Dan itulah yang kita laksanakan sebentar tadi. Moga-moga Allah terima dengan kemanisan Al-Quran yang kita rasa pada hari ini. Allah istiqamahkan kita beramal dengannya. Dalam kata lain, kita ingin memastikan Quran ini kita sebarkan, dan kita melaksanakan satu program yang kita namakan sebagai World Quran Hour pada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV pada 13 Mei 2020. Sebagai satu catatan pada tuan-tuan, ajak kepada ahli keluarga, ramai lagi di kalangan ahli keluarga ataupun sanak saudara, kawan kita yang tak pernah lagi mendengar Al-Quran, bagaimana ia sebagai lambang, sebagai misi kasih sayang daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, ambil kesempatan 13 hari bulan pada jam 12 di depan kaca TV masing-masing, ataupun kalau di pejabat itu berhenti sebentar, mengikuti daripada surah Ar-Rahman. Nak memahami ujian yang kita hadapi sekarang ini bukanlah tanda Allah benci, tetapi ia tanda Allah ingin kembalikan balik semula kepadanya, agar kalau Allah panggil pada bila-bila masa, kita dipanggil dalam keadaan yang terbaik. Dalam masa yang sama, kita mengendalikan program wakaf Al-Quran, menyeru pada tuan-tuan yang ingin berwakaf ke hospital dan seluruh pusat kesihatan. Kita ingin menyebarkan ke balai polis, ke tempat-tempat pelbagai yang mungkin kepayahan untuk mendapatkan mushaf ataupun mungkin tidak mampu, tetapi kita ingin bersama menyebarkan kalam Allah, kasih sayang daripada Allah untuk ditatap dan dimaknai dalam kehidupan. Jadi ada nombor yang tertera di atas skrin, dijemput pada tuan-tuan untuk bersama sebagai wakaf keluarga agar jariah ini terus berpanjangan hingga ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita berada di penghujung Majlis Ayah. Program ini berulang pada jam 10.30 di Astro Oasis dan 4.30 pagi di TV Al-Hijrah. Jadi tuan-tuan, kalau ada kesempatan lain ataupun terlepas, boleh ikuti ulangan. Dan kita akan bersiaran lagi pada tajuk yang akan datang pada masa yang sama, pada tajuk yang lebih menarik. Kita akan melihat kepada surah At-Taghabun, insya-Allah. Bertemu nanti insya-Allah. Jangan lupa, kalau katakan di platform digital Sinar Harian, boleh ditatap pada 24 jam siri-siri yang lepas. Kita bertemu kembali Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga.